Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hati kita ni ada kalanya sakit, ada kalanya uzur, maka dia perlu pada pengubat, perlu pada penawar. Yang kita belajar ini adalah merupakan penawar-penawar setelah kita kenal penyakit-penyakitnya. Bab yang keempat di dalam perkara-perkara yang perlu kita bersifat dengannya. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Apa dia sabar tu? Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Tambah thought, atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tanda sekat tu, itu dia panggil definisi ataupun ta'rif sabar. Kita nak tahu sabar itu makna apa? Menahan diri daripada marah dan menahan lidah daripada mengadu kepada makhluk. Ini dua-dua ni berat belaka. Orang panggil sabar kerana kita boleh kekang waktu nak marah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar-sabar ni waktu kali pertama nak marah. Itu dia panggil sabar. Kalau kita boleh lawan waktu tu, maka kita dinamakan orang yang sabar. Tapi kalau kecewa, tewas waktu tu, tak ada sabar tu. Masa mula-mula berlaku kes tu, kita boleh tahan dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kita subhanallah, subhanallah. Jadi tak keluar daripada mulut kita sumpah kau berapa dulu dia, biar gelegak. Mendidih orang panggil dalam kepala kita, dalam tubuh didih. Lari pergi ambil wuduk, carilah sebab-sebab yang boleh menyelamatkan kita daripada marah. Itu asasnya. Jadi yang pertama, iaitu martabat yang tinggi lagi sabar ni, menahan lidah daripada mengadu kepada orang lain daripada Allah. Ni masalah sikit. Sebabnya kita ni kalaulah sakit ke, ada masalah apa-apa ke, pening kepala ke, ada musibah ke, suka sangat nak cerita kepada orang. Lambat jumpa orang sikit, Allah saya sakit ni, duk tunjuk selalu. Baru sana, wayar sini, tunjuk. Orang tahu dah dia sakit, sebab tu orang mari ziarah dia. Ataupun memang dia duduk di hospital, kita pergi ziarah orang apa di hospital? Orang sakit. Kalau dia tak bagi tahu, dia tak kata dia sakit, kita tahu dah dia sakit. Tapi kenapa nak kata juga? Ini menunjukkan bahawa ada jazak, ada sifat keluh kesah dalam diri kerana taraf kesabaran itu tidak banyak. Orang sabar sungguh bila orang pergi ziarah dia, contoh sakit. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Taala semua keadaan. Waktu saya senang pun saya alhamdulillah. Waktu sakit pun alhamdulillah. Sebab kita tak nak sakit. Siapa dia nak sakit? Tak ada orang nak. Tapi kalau dia mari, kita boleh halau dia pergi. Mudah-mudah gitu. Tak mungkin. Ini dipanggil benda yang cepat datang, lambat pergi. Apa dia? Sakit. Mari cepat. Betul tak? Tapi nak pergi bertahun-tahun, kadang-kadang sampai berpuluh tahun pun ada. Yang terlangsung tak pergi pun ada. Bawa mati. Itu dia panggil. Jadi naknya sabar ni tak mengadu. Kita nak mengadu pada siapa? Mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah sakit, doa Allah, ya Allah, izhabil ba'sa rabban nas, isfi wa anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Baca doa-doa. As'alullah al-azim rabbal arsyil karim an tashfiyani. Jadi mengadu pada Allah. Jadi kita banyak mengadu pada manusia. Ta'rif sabar, dua, menahan marah daripada sesuatu. Yang kedua, lidah tidak mengadu pada makhluk. Ini taraf yang tinggi lah. Kalau kita boleh kata ni, kita tinggi darjat.
Berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in. Al-Arba'in itu nama kitab dia. Bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Imam Ghazali kata, sabar itu kita tetap di atas nak menegakkan agama di dalam menentang nafsu. Nafsu nak suruh kita buat benda mungkar. Kita sabar lawan dia, kita tak ikut dia, tak buat yang dia nak. Itu nama sabar. Jadi kita ini kira termasuk dalam minas sabirin kita ni, termasuk dalam orang sabar dah. Kalau tak sabar, sampai-sampai nak pergi masjid ni banyak iklan berlaku dah. Banyak iklan berlaku. Hari ni tak usah kata apalah. Kita tidaklah kata maksiat sangat. Tidaklah kata benda mungkar. Tapi kalau bertemu di antara kuliah ni dengan lawan bola malam ni, terpaksa kena batal kuliah setengah-setengah tepat. Ini nak ceritanya. Jadi kalau orang yang boleh sabar, tak apa, itu biasa ya tu. Kalau tak pergi tengok pun tahu dah. Sebiji tu ya bola je kawan. Kalau ada bawa tu malam ni. So tu ya adanya. Jadi sabar. Hakikat sabar itu membangkitkan tetap pendirian di atas menegakkan agama di dalam menentang keinginan hawa nafsu. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah. Kerana manusia padanya dua puak. Dalam diri manusia ni ada dua kumpulan tentera yang berlawan kedua-duanya. Kalau dalam diri manusia ni ada dua kumpulan, dua tentera, dua batalion askar berlawan, bertembung. Pertama, akal dan segala yang membangkitkannya. Akal duk mikir nak buat benda baik. Kumpulan yang kedua, syahwat dan segala yang menyeru ke arahnya. Berlawan sama dari diri kita ni. Akal kata nak pergi masjid, nafsu kata nak pergi pasar malam. Ini dia tembung. Akal kata nak pergi mengaji, nak pergi kuliah, nafsu kata nak pergi bergerak, nak pergi berjalan. Dia duduk berlawan, bertembung sentiasa. Pertembungan ni tak habis-habis. Maka jika menang, jika tu tu letak titik dia, jika. Maka jika menang ia menyeru agama, nascaya telah hasil pangkat sabar. Kalau menang ia agama, maka sabarnya hasil. Sabar dia terhasil. Dan bermula sabar itu fardu ain. Ini cerita kitab ni kata apa? Hukum sabar itu sendiri sebagai apa? Sebagai fardu ain. Sabar itu fardu ain. Maknanya setiap orang kena buat. Atas tiap-tiap mukallaf. Tanda sini hukum sabar. Hukum sabar dikira fardu ain ke atas tiap mukallaf. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar di atas meninggalkan maksiat, atau sabar ketika menghadapi bala. 3 kategori fardu yang kita kena buat. Pertama, sabar nak melakukan taat. Nak laku taat ni perlu sabar ke tak? Sabar. Orang lain pergi ke tempat lain, kita pergi ke masjid. Berat ni. Sabar. Sabar. Yang kedua, sabar nak meninggalkan maksiat. Payah tuan-tuan. Tak usah kata benda yang payah-payah lah. Orang yang suka buat benda maksiat, benda mungkar, kecil ke besar, dia nak tinggal benda ni cukup susah. Orang yang tak biasa pergi semaya jemaah, nak pergi semaya jemaah juga macam-macam alasan, macam-macam rasa takut, macam-macam dia punya perasaan dia tu, macam-macam cerita. Yang ketiga, sabar di atas bala. Hak ni boleh jadi ramai orang boleh sabar bila bala mari. Tapi bala kesenangan 3 perkara. Yang pertama, ada pun sabar di atas mengerjakan ibadah yang sunat, dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka iaitu sunat bukan wajib. Sabar nak buat benda sunat, itu sunat. Sabar meninggalkan yang makruh, sunat juga. Tapi sabar di atas melakukan ketaatan yang wajib, yang fardu, wajib, itu tidak sunat. Juga sabar di atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau, maka iaitu sunat juga.
Manakala orang zalim pada kita, orang khianat pada kita, kita boleh sabar, maka itu dia panggil sunat, kita sabar. Dan mendapat kelebihan. Kenapa kamu tak balas balik orang itu? Tak apalah. Allah Ta'ala ada. Allah tahu dia nak bagi apa ke orang itu. Senyap. Tak payah. Itu sabar. Tetapi, ini balasan. Tetapi pahalanya sangat besar. Orang yang sabar ni, dizalimi oleh orang, kita sabar, pahalanya besar. Kerana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar, akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Orang yang sabar ini mendapat pahala yang tak terhingga banyaknya. Bighairi hisab. Tutup kurungan. Lepas banyak itu tamatlah terjemahan ayat. Tanda kat situ. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian orang yang sabar. Yang tiada menghimpun ia akan dia bagi yang lain daripada mereka itu. Seperti mengampuni dosa. Satu. Yang pertama, orang sabar ni, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Tanda kat situ nombor 1. Yang kedua, rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Yang ketiga, pahala. Dan jadi ikutan dan pertolongan. 4. Dapat orang jadi ikutan, orang akan ikut dia sebab dia sabar. Yang kelima, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat 157. Artinya bermula mereka itu. Siapa? Sekalian orang yang sabar. Ke atas mereka keampunan dari Tuhan mereka dan nikmat. Dan mereka itu juga yang mendapat petunjuk kepada jalan yang betul. Tutup kurungan lepas betul tu. Itu tamat terjemahan ayat Al-Baqarah 157. Dan firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Suratul Anfal ayat 46. Artinya, dan sabar oleh kamu kerana bahawasanya Allah Ta'ala suka sekalian orang yang sabar. Tutup kurungan sekat. Artinya, bila Tuhan suka, apa dia bagi? Menolong ia dan memelihara ia akan orang-orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Surah As-Sajdah ayat 24. Dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan yahdun, yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami tatkala sabar oleh mereka itu. Mereka itu tamat terjemahan. Jadi Allah Ta'ala janji di sini, orang yang sabar akan diberi darjat pada mereka menjadi ikutan, jadi pimpinan orang. Dan firman-Nya, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Seperti ayat yang tadi, surah Az-Zumar ayat 10 tadi, bahawasanya disempurnakan akan sekalian orang yang sabar, pahala bagi mereka dengan tidak ada kira-kira. Tanpa kira-kira, mana tanpa hisab, begitu banyak sekali. Tutup kurungan. Sesungguhnya telah menyebut oleh Allah Ta'ala akan sabar di dalam Al-Quran lebih daripada 70 tempat. Tanda Allah Ta'ala sebut sabar dalam Quran ada berapa tempat? Lebih daripada 70 tempat. Kena ingatlah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu apa? Fi sabri ala ma takrahu khairun. Fi sabri ala ma takrahu khairun. Artinya ada pada sabar atas barang yang kau benci itu kebajikan. Tengok nombor 3 di bawah, rawahu Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Cerita dia panjang. Nak dengar cerita sikit. Cerita hadis ni.
Cerita hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni seorang kanak-kanak sepupu Nabi yang selalu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, kuntu radifan Nabi. Aku naik atas belakang unta ataupun kuda Nabi. Mana di atas kenderaan sekali dengan Nabi. Orang Kelantan kata bergendo. Kalau bahasa luar dia panggil membonceng ke apa. Bergendo lah kita tak. Duduk belakang. Tiba-tiba Nabi kita panggil dia, ya gulam. Anak. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Nak ke tidak aku cerita kepada kamu kalimat beberapa patah kata yang Allah Ta'ala akan beri manfaat pada engkau. Kata Ibn Abbas, ya, nak lah. Kenapa tak nak pula? Nabi kata, ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Kita ikut hak Allah Ta'ala, semua. Allah Ta'ala suruh ibadat, suruh tinggal maksiat, tinggal. Kita ikut, Allah Ta'ala jaga hak kita. Ni kita hari ni, kita balik. Kita nak suruh Tuhan jaga hak kita, kita tak jaga hak Allah. Balik tak balik? Balik. Kita nak hak Allah Ta'ala, tak mau ikut. Ihfazillah tajidhu amamak. Kamu jaga hak Allah, kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Jadi Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Ta'arraf ilaihi fir raqa. Kamu kenal dengan Allah Ta'ala waktu kamu senang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal waktu kamu susah. Manusia hari ni tak. Waktu senang lupa Tuhan. Waktu susah cari Tuhan. Betul tak? Nak cari Tuhan apa bukan cari sungguh. Pergi cari tok lebah. Suruh minta dengan Tuhan, maya ajak sana sini. Waktu lain tak mari. Wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta sesuatu, mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Jangan minta tolong dengan orang mati, dengan tok kamak, dengan tok wali, dengan pusu, dengan kubur. Jangan. Qad jaffal qalamu bima huwa kain. Telah kering dah. Pena menulis tentang kehidupan manusia ni telah selesai dah. Sampai bila-bila. Falau annal khalqa kullahum jami'an. Kalau semua manusia atas dunia ni berimpun semua manusia. Aradu an yafa'uka bi syai'in. Mereka nak beri kepada kamu manfaat dengan sesuatu benda. Nak beri pangkat ke, nak beri duit ke, nak beri apa. Lam yaktubhu Allahu alaika. Yang Tuhan tak tulis nak beri benda ni kepada engkau. Lam yaqdiru alaih. Mereka tak akan mampu nak buat. Tak boleh. Hak Tuhan tulis baru dapat. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in. Kalau mereka nak beri mudarat pada engkau dengan sesuatu, lam yaktubhu Allahu alaika, lam yaqdiru alaih. Orang ni berpakak, mesyuarat, convention, buat seminar, buat tu, buat ni, resolusi sana sini, nak beri mudarat pada kita. Tapi mudarat tu Tuhan tak tulis pada kita, tak akan kena. Tak jadi. Barulah sampai kepada hadis ni. Nabi kata, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ibn Abbas, ketahuilah. Kamu sabar di atas perkara yang kamu benci, tak suka itu, baik, sangat banyak kebajikannya. Wa anna an-nasra ma'as sabri, pertolongan itu bersama orang sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, kelepasan akan mari lepas susah. Wa anna ma'al usri yusra, bersama dengan kepayahan itu akan ada kesenangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad nombor hadis 2803. Kata muhaqqiqun, hadis ini sahih. Jadi dalam riwayat kita, dalam kitab ini dikata hadis riwayat Tirmizi pada Abdullah bin Abbas. Tambah itu lagi, hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Tulis di kitab tu. Barulah senang daripada Ibn Abbas. Cerita Ibn Abbas tadi lah. Beberapa kalimat Nabi kita ajar kepada dia supaya kuat akidah dia. Ini dia panggil tasbitul akidah. Nabi ajar akidah kepada anak-anak ni waktu kecil lagi. Ajar akidah. Mu kena ingat, apa-apa benda yang Tuhan tak tulis, tak akan kena. Apa-apa yang Tuhan tak tulis, tak akan dapat. Apa yang orang nak seluruh dunia berkumpul nak beri, tak jadi. Itu akidah. Barulah kita bergantung hanya dengan Allah SWT dengan syarat ihfazillah, jaga hak Allah, Tuhan akan jaga hak kita. Hari ni kita tak jaga hak Allah. Kita nak suruh Allah jaga hak kita. Ini berat kita ni. Jadi besar pada Tuhan lah kita ni. Akhir.
Sungguhnya. Dan sabda Nabi Allah Isa alaihissalam, bahawasanya kamu tiada mendapat akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar di atas apa yang kamu benci. Allahu Akbar. Kalau kita nak kita kasih, kita sabar apa yang kita benci dulu, baru dia mari. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat, 3 peringkat. Sabar ada berapa peringkat? 3 peringkat. Yang pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Pangkat yang paling tinggi sekali dalam bab sabar yang kuatnya apa dia? Bahawa menghina ia akan yang menyeru kepada keinginan, hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Jadi orang yang duk seru kita nak ajak buat benda tak baik, buat hawa nafsu ni, kita lawan sampai dia rebah. Dan tiada dapat sampai kepada pangkat ini melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Tengok, orang nak naik taraf darjat sabar yang hakiki ni, sabar yang betul-betul ni, nak lawan nafsu, yang pertama sekali kena sabar, yang kedua lawan bersungguh-sungguh dengan cara lama. Bukan kata mari 2-3 hari, tak tahan macam ni, duduk pondok seminggu dah ni, tak rasa lagi manis iman, tak jadi. Duduk di sini 10 tahun, lawan nafsu. Tengah hari puasa, malam qiyamul lail. Mana ada waktu belajar, ikut majlis, insya-Allah. Para ulama kata, lupa nama Syekh. Dia kata ijtihad. Aku ijtihad lawan nafsu aku 20 tahun. Lepas 20 tahun baru aku rasa kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun dia lawan? 20 tahun. Kita mari duduk di tempat ni 20 tahun tapi tak lawan nafsu, duduk ikut nafsu. Tengah hari pun makan, malam pun makan. Jadi tak ada puasa, tak ada qiyamul lail, tak ada baca Quran, tak ada zikir, tak nak. Tidak mujahadah. Dia naknya lawan, mujahadah lawan nafsu, baru orang ini boleh lawan. Dan orang yang sampai kepada pangkat ini masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka itu yang dikatakan bagi mereka. Orang yang boleh naik peringkat ni, peringkat pertama ni, kita akan masuk dalam kumpulan ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Suratul Ahqaf ayat 13. Artinya bahawasanya mereka berkata, orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Dia kata, kita hari ni kata tak kata? Alhamdulillah, kita sudah kata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu. Ini syarat yang kedua. Artinya mengesahkan mereka itu akan Allah. Tsumma istaqamu, kemudian melazimkan mereka itu akan taat, istiqamah di atas jalan yang betul. Hari ini kita kata la ilaha illallah, kita kata dengan mulut Rabbuna Allah, tapi istiqamah dengan anggota kita, dengan amalan kita, dengan pegangan kita mungkin longgar, maka tak dapat tahap. Kalau orang betul-betul istiqamah, apa dia dapat? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiada ada ketakutan ke atas mereka dan tiada mereka itu duka cita. Tak takut, tak duka cita. Setakat duka cita, tutup kurungnya, terjemah ayat, berhenti setakat tu. Dan mereka itu yang diseru dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr ayat 27 hingga 28. Kalau kita tambah fadkhuli tadi fi ibadi wadkhuli jannati sampai ayat 30. Artinya, wahai mana-mana ruh yang sentosa, ruh yang baik, ruh yang mutmain, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala lagi diradai pada sisi Tuhan engkau dengan sebab amal engkau. Radiyatan mardiyah, setakat amal engkau tu tutup situ.
Ini diseru bila? Pada ketika nak mati. Bila orang nak mati, akan diseru, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei ruh yang tenang, yang baik, yang beriman, irji'i ila rabbik, kembalilah pada Tuhan. Maka roh ni keluar daripada tubuh Tuhan dia dalam keadaan relax, ya, dia keluar. Tuhan dia pun mati dalam keadaan senyum, sebab roh dia keluar dengan baik. Wal iyazubillah, kalau roh tak baik, orang ni orang jahat, apa jadi? Bila roh nak keluar, dia takut, dia masuk dalam tubuh dia, sehingga malaikat maut senjak tarik keluar. Dalam kitab kata seperti kita tarik besi yang bercakuk di dalam guning yang basah. Coba bayangkan lagu mana? Nak tarik besi bercakuk dalam guni basah. Mudah ke senang? Habis payah nak tarik. Jadi itulah kadang-kadang menggelumpur, gelepar, sakit nak keluar roh. Tapi orang mukmin keluar dengan cara baik. Itu satu. Adapun pada hari kiamat, maka diseru dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila ruh nak keluar, dia panggil ya ayuhan nafsul mutmainnah, hei ruh orang yang baik, keluar dengan baik, keluar dengan cara baik. Jadi kalau bila sampai hari kiamat esok, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk olehmu ke dalam tubuh hamba-Ku, masuk roh dalam tubuh hamba, dan masuk olehmu ke dalam syurga. Tanda itu. Lepas syurga, tutup sambungnya ayat tadi. Itu peringkat yang kedua atau pangkat yang pertama. Ataupun peringkat yang pertama, orang yang sangat tinggi kedudukannya, iaitulah orang yang beriman dan beristiqamah. Yang kedua, peringkat yang kedua siapa pula ni? Dan peringkat yang kedua yang lebih rendah sikit, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru pada agama. Allahu Akbar. Berat kita ni. Berat tak berat? Kita tewas kepada nafsu. Hak seru agamanya tidak kuat. Kalah kita. Dan menang oleh hawa nafsu, dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan, wal iyazubillah. Dan mereka yang punya pangkat ini, orang yang punya pangkat ini apa jadi? Setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah As-Sajdah ayat 13. Demi Allah, selagi akan memenuhkan oleh kami akan rapi neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekaliannya. La ilaha illallah. Tutup kurungan, lepas sekalian itu apa ni? Habis terjemah ayat. Dan ada bagi orang yang pada peringkat ini dua alamat. Salah satu daripada keduanya bahawa berkata ia, orang peringkat ni, peringkat rendah ni, peringkat kalah ke nafsu ni, ada dua tanda. Yang pertama, dia kata aku ingin bertaubat, tetapi teruzur ke atasku. Saya memang nak taubat dah ni, tak nak buat dah benda maksiat ni, tapi Allah lemah semata. Duk cari alasan. Ni ramai ni, pacik-pacik kita ni. Bila kita suruh berhenti rokok ni, duk cari alasan. Tak boleh kalau berhenti rokok gak. Mengatuk, berair mulut, tak boleh nak belajar. Tu hujah syaitan berlaku ajar tu, supaya orang ni tidak bertaubat. Dia cari alasan. Pasal apa boleh Ramadan tak mengatuk? Puasa sehari boleh tak isap rokok? Syaitan main. Dia kalah ni. Dia cari alasan. Maka tiada lobo aku padanya, dia tak semangat nak mencari sebab untuk dia bertaubat. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Allahu Akbar. Orang ni orang putus asa, bila dia nak taubat tak boleh ni. Alamat yang kedua, bahawa tiada tinggal padanya keinginan kepada taubat. Tetapi berkata ia, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia daripada taubatku. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripadaku.
Lah, sedap cakap. Ni biasa macam kena ke ramai di kalangan kita. Saya memang nak taubat tapi tak apa. Rahmat Tuhan luas. Syurga yang begitu besar, siapa nak duduk kalau aku tak pergi? Buah besar dia panggil ni. Ni mainan syaitan belakang ni. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan syahwat dia. Akal dia ditawan oleh syahwat, bercakap tak tu pasal, tak tu kalu. Dan tiada memakai akan dia, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya, bagi nak menunaikan keinginannya. Maknanya dia guna peringkat yang kedua ni, peringkat orang tewas pada nafsu. Nak taubat pun cari alasan. Kenapa tak pergi ngaji? Tak apa. Saya pencen, saya pergi. Sedap cakap. Bila pencen pula, Allahu Akbar. Musim ni musim banyak projek ni. Kita kena buat juga lah untuk masa depan anak-anak. Untuk anak pula. Akhirnya tak taubat jugalah dia. Tak sempat lagi masjid juga. Peringkat yang ketiga, iaitulah peringkat pertengahan. Pertengahan ni siapa ni pula? Iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang dengan nafsu. Maka sentiasa ia membangkitkan akan agama, melawan akan bangkit perkara-perkara yang membangkitkan hawa nafsu. Tetapi terkadang menang yang menyerukan pada agama. Bila dia berlawan, ada kalanya meneh agama. Siapa dia ke masjid? Boleh berzikir, boleh baca Quran. Dan iaitu akal. Pada ketika itu hasil oleh sabar. Maka sabar dia lawan nafsu dia. Dan terkadang menang tentera syaitan. Dan iaitu keinginan yang menyeru kepadanya. Maka pada ketika itu telah luput oleh sabar. Orang ketika itu, waktu dia lawan syaitan dia menang, okey. Waktu dia kalah, tak ada sabar dia. Jadi pengikut syaitan. La ilaha illallah. Dan orang yang ada pada pangkat ini termasuk dalam puak-puak yang bersungguh-sungguh. Tuhan kata apa orang ni? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Asallahu an yatuba alaihim. Itu surah At-Taubah ayat 102. Artinya yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik. Dan yang lain yang jahat-jahat. Campur. Hak baik ada. Masjid pun pergi. Mengumpat orang apa buat. Sudah. Betul tak? Semaya sedekah banyak, riba makan. Ini campur. Campur di antara hak baik dengan hak buruk. Ini berat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima akan taubat mereka itu. Akan taubat. Tutup situ, kurungnya terjemah ayat. Akan taubat mereka itu. Dan alamat bagi orang yang dalam peringkat ini, orang peringkat pertengahan ni, peringkat kita lah kali ini, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif dan lemah daripada keinginan yang kuat. La ilaha illallah. Kita boleh sabar di atas keinginan yang tidak kuat sangat, lemah-lemah, boleh lawan nafsu. Ketika nafsu ajak benda-benda lemah, kita lawan. Tapi kalau dia gagah sikit, tewas kita. Dan terkadang meninggal ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Tiada pada setelah masa yang lain, mungkin dia tewas sini, benar sini. Dan ia sentiasa duka cita di atas lemahnya. Dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Nampaknya peringkat yang ketiga ni, peringkat kita kan. Sekali benar, sampai masjid. Boleh lawan maksiat. Waktu kalah, tewas kita. Nak pergi masjid tak berhampai. Duduk tempat maksiat juga. Allahu Akbar. Ini berat. Tapi hak peringkat ketiga ni lebih baik pada peringkat yang kedua tadi. Langsung ikut hawa nafsu, tak ke mana. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Jadi setiap masa kita perlu pada sabar. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Jadi bala yang menimpa manusia ni ada dua jenis. Yang pertama, perkara yang setuju dengan keinginannya. Setuju dengan nafsu, kita buat. Kedua, yang menyalahi ia akan dia.
Hak nafsu tak setuju. Adapun yang setuju dengan keinginan syahwatnya, seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Kita berhajat kepada sabar benda ni. Kenapa? Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia dalam kebinasaan. Bila kita ikut nafsu melampau sangat, nak kepada kesihatan, siapa banyak sangat, nak kepada kaya, kejar dunia dekat siang malam pagi petang. Istilah orang sekarang ni dia panggil 8581. Tahu 8581 tak apa dah. Ada sekumpulan ahli-ahli perniagaan ni, kumpulan dia ni 8581 dia kata. Dia keluar pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Keluar pukul 8 malam, balik pukul 1 pagi. Cari dunia. Ni kuat ni 8581 ni istilah. Apa lagi nak ni? Nak berlebih-lebihan. Orang yang melampau sangat nak ke pangkat, habis orang dia pukul. Kerana nak jawatan, ketua cawangan ke, ketua kawasan ke, habis orang hak lawan dia henjak belakang. Orang ni tak baik, walaupun orang ni orang jauh, orang ni tak tinggal semaya, orang ni tak pernah tipu orang, tapi waktu berlawan habis dia condemn belakang. Cari korek juga buat fitnah sana sini. Ini nafsu. Ini bahaya dia. Jadi perlu bersabar. Kalau kita kena lawan nafsu-nafsu ni. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Nak sabar di atas nak keinginan benda-benda besar ni sukar. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu taala anhum, diuji makna diuji akan kami dengan percobaan kesusahan. Allah Taala uji dengan susah, maka sabar kami. Bila Tuhan uji dengan susah, kami boleh sabar. Dan diuji kami dengan percubaan kesenangan, maka kami tak sabar. Allahu Akbar. Nih. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak bimbang kefakiran menimpa ke atas umat aku. Yang aku bimbangnya antum sata alaikum dunia. Aku bimbang kalau dunia ini dibuka kepada kamu, maka kamu akan berlomba-lomba mengejar-ngejar dunia, tak tahu akhirat. Fatanafasuha. Kemudian kamu akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang pengejar dunia di zaman dulu. Qarun mati, orang ini mati. Nabi kata, aku tak bimbang kalau kamu fakir, tapi yang aku bimbangnya apabila dunia ini terbuka di mata kamu, kamu akan kejar dia sekejar-kejarnya sehingga kamu terlupa pada akhirat. Ini betul apa yang sahabat kata ni radhiyallahu anhu. Dia kata kami diuji dengan susah, kami sabar. Uji dengan senang, payah. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian demikian itu penaruhan pada sisinya, simpanannya. Tuhan pinjam pada kita sekejap ya. Kaya awak, kaya. Untuk berapa lama? 10 tahun? Kalau sekarang ini sudah umur 60 contoh. Biasanya keturunan kita ni mati 65 tahun. Tuhan pinjam 5 tahun yang kita boleh guna. Kereta besar, rumah besar, uyuk besar, nasi besar, semua besar. Untuk apa tahu? 5 tahun. Lepas tu mati jadi hak orang. Jadi apa? Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, Tuhan akan ambil kita mati habis ataupun sakit. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak dengan dia. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Jadi orang yang tahu ni, nak sabarnya lawan. Kita nak, tapi kita lawan. Tak apa, dunia mari-mari, tapi syaratnya halal. Kalau tak halal, jangan main. Adapun yang kedua, penyakit yang kedua dalam ujian ni, iaitulah barang yang menyalahi ia akan hawa nafsunya. Ujian yang kedua, ujian yang lawan nafsu. Apa jadi? Maka ada 4 bahagi pula. Ada 4 kategori pula ujian dia tidak disetujui oleh nafsu. Apa dia benda? Yang pertama, mengerjakan taat. Nafsu mana enggak nak ikutnya?
Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya dengan sebab malas, seperti sembahyang. Semaya hari ni orang rajin ke malas? Cukup malas. Kita tengok di taman perumahan, tanya orang kampung, taman ni berapa buah rumah ada? Oh, taman kami ni Masya Allah ada 400 rumah. 400 rumah maknanya kalau satu rumah suami isteri pun sudah ada 800 orang. Surah kapur yang kecil je, ada 3 saf orang sembahyang. Mana pergi manusia lain tu? Mana pergi? Ni berat ni. Dan setengahnya dengan sebab kikir, dengan sebab bakhil, seperti zakat, tak keluar zakat. Duit banyak, tak mau keluar zakat. Macam-macam alasan pula hari ni. Ini ada satu mazhab baru zaman sekarang ni. Mazhab mengatakan bahawa duit kertas ni bukan duit, tak ada nilai. Dia kertas macam kertas sak khabar. Bila tak ada nilai, mana tak ada lah zakat dia tu. Ini bahaya. Fatwa ni fatwa bahaya. Kita kena ingat fatwa ulama seluruh dunia antarabangsa yang bersidang di majlis fiqh memutuskan bahawa kertas ni walaupun dia kertas tetapi dia mempunyai nilai keuangan asal kepada duit tu. Kalau tidak hilang habis zakat atau duit ni. Kena ingat. Kita sokong duit dinar, duit dirham yang ada ni. Tapi kita kena ingat, jangan membatalkan duit kertas ni, kerana kalau tak ada hal ni akan hilanglah zakat. Zakat apa lagi? Ini banyaknya alasan. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya, sebab kedekut, bakhil dan sebab malas, seperti haji. Allahu Akbar. Ramai orang tak pergi haji, kaya melangit tak pergi haji. Bila tanya dia kenapa, tak sapa seru. Bila nak sapa seru je, mu tak pergi, sapa seru pula. Dan perang sabil. Ni payah ni. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar, yang susah. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Orang yang buat taat, dia kena sabar dalam 3 keadaan. Yang pertama, pada permulaan mengerjakan ibadat yang menghasilkan ikhlas. Allahu Akbar. Kita nak ibadat, nak cari ikhlas pula. Dan sabar daripada riya. Yang kedua, pada ketika mengerjakan taat. Hak tadi dari sudut niatnya nak suruh ikhlas. Masa yang kedua, pada kerja kita buat taat tu supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Hari ni orang pergi masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi dia semaya fardu ya, sunat tak semaya. Lepas semaya fardu, tengok duk buah, tak bangun semaya sunat rawatib, semaya sunat ratibah, tak bangun. Lawan setan dia lagi tarik kain. Mung semaya dah kan jemaah saat ni. Semaya sunat buat apa lagi? Buah sedap. Buahlah dia. Malang tuan-tuan. Orang mari masjid tak semaya sunat ni berat. Hak tak mari masjid tu tak cerita tu, luar orang panggil luar rekod dah tu. Luar orang panggil tak masuk book dah. Masa yang ketiga, kemudian daripada mengerjakannya, lepas kita buat ibadat, sabar pula. Apa dia? Bahawa sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riya dan sum'ah. Allahu Akbar. Hari ni sepuluh kita ada cerita tu lah. Orang bila buat majlis qiyamul lail, sibuk duk cerita dengan orang. Saya semalam maya tahajud 30 rakaat. Habis basah. Dagu-dagu ni, tubik air mata. Cerita kau orang pula. Habis cerita. Bolehlah qiyamul lail dia. Bahagi yang kedua, bahagi yang pertama ni sabar melakukan taat. Bahagi yang kedua, sabar nak meninggalkan maksiat. Barang berat berlaku ni tuan-tuan. Sabar nak meninggalkan maksiat ni bukan benda kecil. Apa jadi? Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Allahu Akbar. Artinya bermula yang berperang, berjihad itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Tanda sekat tu. Hadis ni riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kata ulama hadis dengan sanad yang sahih. Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal riwayat hadis ni daripada Fadalah bin Ubaid dengan sanad yang sahih. Cerita dia panjang tapi masa kita lewat. Dia kata
Nabi kata al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah. Orang mujahid itu orang yang lawan nafsu dia pada jalan Allah. Mana kalau dia pergi perang, mati syahid. Kalau tak ada peperangan, lawan nafsu. Buat benda baik, tinggal maksiat, itu lawan nafsu. Ini. Mana lagi? Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Kenapa? Istimewa pula maksiat itu yang sudah menjadi adat dia. Allah, dia kata payahlah nak tinggal ustaz. Saya ni macam ni dah daripada dulu lagi. Memang malah maya sunat. Nak kata apa? Ustaz pun ni pala perah-perah dia tu. Tak ada arah nak buat. Saya ni kalau pergi masjid suka buar kuat. Daripada muda pak tua, buar masjid jadi tempat perbualan kita. Baik hidup buat kedai kopi. Tapi nak pergi buat masjid. Ni perangai ni. Payah dah. Jadi adat dia dah. Kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Belaga dua ni molek. Dia bergabung dua tu. Maka jika berhimpun kepada keduanya oleh mudah mengerjakannya, nascaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiq. Orang yang benar-benar nak kepada Allah Ta'ala, orang ni yang boleh lawan. Bermula yang demikian itu seperti mengumpat. Kena atas butir hari ni. Mengumpat ni, zaman bila lagi kita mengumpat orang ni? Zaman muda, ngumpat dah. Ngumpat. Belum pergi haji, ngumpat. Lepas balik haji, ngumpat juga. Waktu buat haji, di Arafah, belah-belah duduk, wukuf. Dia lagi ngumpat orang. Parah. Habislah lah. Orang ni kena atas kepala ni. Dan berdusta. Hak berdusta ni boleh jadi payah sikit. Kita orang baik-baik ni kurang nak berdusta, nak menipu orang. Tapi kalau mengumpat, beres. Tak beres? Beres. Dan berhajat pada menolak akademik itu kepada sabar yang bersangatan. Sabar betul-betul. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Hak ni ketentuan Allah Ta'ala, tetapi baginya ikhtiar untuk menolaknya. Kita tahu benda ni ketentuan Tuhan, tapi kita kena usaha lawan dia. Seperti menyakiti akan dia oleh orang lain dengan lidah atau dengan tangan. Kita tahu orang tu buat law ni, sekarang ni orang tak pukul kita dengan lidah, dia pukul dengan tangan. Dia tak pukul dengan tangan, dia pukul dengan lidah. Allahu Akbar. Menerak kita kadang-kadang. Ni, orang tulis macam-macam. Dia buat buku lah, dia buat internet lah, buat apa, tuduh orang itu, tuduh orang ni. Habis. Sabar je lah kita. Apa sabar? Maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Jangan balas apa orang kata. Telah berfirman Allah Ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Surah Ibrahim ayat 12. Artinya demi Allah, selagi akan sabar oleh kami di atas menyakiti kamu akan kami. Tutup kurungan kami. Jadi kami akan sabar apa yang kamu buat pada kami. If'alu masyitum, buatlah apa yang kamu nak buat. Kita jumpa depan Tuhan nanti. Tak apa. Kita sabar. Bahagi yang keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar. Hak ni di luar kemampuan kita ni. Hak ni mampu lagi, kita boleh lawan dia. Tapi hak ni lawan apa tak boleh. Apa dia ni hak lawan tak boleh ni? Tidak juga. Seperti mati kekasih. Kekasih ni bukan gawe, bukan girlfriend ni. Orang yang kita kasih. Mati mak ayah ke, mati suami, mati isteri, mati anak. Ni mati orang kasih. Kita boleh sekat ke mati? Boleh cakap dengan mereka mahu, jangan mereka mahu. Tak payah anak seorang ni je. Mereka mahu kata beres-beres. Siap kau, cari anak 10 ni kita pergi mati je dah. Dia tak dengar kata mereka mahu. Dia nak ambil, dia tarik terus. Dan binasa harta, na'udzubillah lah. Rumah dia bagai, dia kena curi, rumah terbakar ke apa benda. Dan segala bala yang mari, kita tak boleh lawan ni. Bukan ikhtiar kita. Maka sabar atasnya setinggi-tinggi segala peringkat. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sabar di dalam Al-Quran ada 3 peringkat. Tanda situ. Ibnu Abbas kata apa? Sabar dalam Al-Quran itu ada 3 peringkat. Yang pertama, sabar menunaikan segala fardu. 1. Dan baginya 300 pangkat. 300 peringkat pula. Banyak ni. Dan sabar atas yang diharamkan oleh Allah, baginya 600 pangkat. Tinggi lagi. Bila mari bala nak lawan payah.
dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia dengan terkejut, dan baginya 900 pangkat. Hak ni ambil mana ni, kita tak jumpa cari sana nanti. Kena cek lain. Kata-kata Ibn Abbas ni 900 pangkat ni. Dan tatkala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur. Iman yang sempurna, sabar, syukur, mesti gabung dua. Maka saya akan menyebut selepas daripada sabar ini akan syukur. Muallif kata lepas pada sabar kita masuk bab syukur. Maknanya 10 bab ni daripada awal taubat sampai ke akhir ni bersambung-sambung bertali-tali. Kita kena buat semua sekali, barulah sempurna kehidupan kita insya-Allah. Sabda Nabi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfan, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Artinya bermula iman itu dua bahagi. Dua nisfun tu terjemah dua bahagi. Dia tak terjemah, dia tulis nisfun situ. Tulis dua bahagi. Maka satu setengahnya sabar, dan satu bahagi lagi syukur. Lepas pada syukur tu tutup kurungnya. Hadis ni riwayat oleh Al-Baihaqi wal Qudai daripada Anas radhiyallahu taala an, mengikut dalam Takhrij Ihya Ulumuddin, dia kata lemah. Sebahagian ulama lain pula kata dalam Al-Jami' As-Saghir dia kata dhaifun jiddan. Hadis ni lemah pelajar, lemah benar. Jadi pasal itulah kita tak kata sabda Nabi, kita kata diriwayatkan daripada Nabi. Gitulah. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati, dan perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota, dan ketiga-tiganya terbahagi atas dua bahagi. Pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka iaitu hakikat syukur. Kedua, meninggalkan yang dilarang daripadanya, maka iaitu hakikat sabar daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang kelima, pada menyatakan syukur, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.